Biar ku jalan dulu, puas aku tunggu, puas aku tunggu, puas aku tunggu, bukan hal aku. Okey. Jadi saya cuba untuk full margin untuk PGU ini. Namun saya tidak tambah layer dekat bawah itu. Sebabnya biasalah, dia biasanya akan patah balik dulu kan. Dia patah balik dulu. Biasanya saya cuba mencari harga-harga yang cantik lah. Anda boleh tengok, masih baik dia. Saya nak tekan dia. Saya tahu memang dia akan naik dulu, pastinya akan naik. Okey, dekat sini memang cantik. Sini boleh masuk, kita boleh masuk. Alamak, dia bagi kita kat bawah pula, kita tekan kat situ. Harga dekat 874, tapi dia bagi kita dekat 86, 868 pula. Alamak, 869. Aduh, apa ni? Mana aci? Kita sebenarnya target tadi nak entry ke atas tu untuk ambil shadow. Tapi nampak gayanya dia bagi dekat bawah pula. Kalau kita tekan lagi ni, rasanya dia bagi kat bawah lagi ni. Tu yang sedih. Kita cuba elakkan untuk entry dekat bawah lah. Dekat bawah ni maksud dia, contoh kalau dia tengah turun macam ni, dia buat low kat bawah tu kan, memang momentum dia nampak macam nak menurun lah. Tapi elakkan daripada entry dekat CS, dekat shadow bawah kalau kita sell lah. Kalau boleh kita entry dekat atas, dekat atas. Okay. Jangan kita entry dekat bawah, kita entry dekat atas. Okay. Ini CS 5 minit sajalah. Okay. Tadi memang saya jangkakan dekat atas tadi. Yang saya pula tak tekan banyak-banyak ke atas tu. Buat
apa. Sekarang ni saya sudah kerugian dari sudut masa lah. Kalau ikut dah profit banyak dah tadi. Kalau saya tekan habis-habis ke atas tadi, profit dah banyak dah. Sekarang ni kita tunggu dia. Saya terpaksa tunggu dia turun jauh. Sekarang ni kat sini dia cuba halang untuk price turun lebih jauh. Kalau dia breakout yang ini, mungkin dia akan turun lagi. Kat sini pula kita ada penahan harga. Okey. Jadi paling cantik untuk buy saya rasa dekat area sini paling cantik untuk buy. Tapi saya jangkakan kali ini untuk versi kali ini dia turun lebih jauh lah. Kat sini dia kemungkinan akan bermain sideways lagi kat sana. Sana dia bermain sideways lagi. Contoh macam sekarang open price sama 65, mungkin kita boleh ambil masuk satu lagi kita akan buat untuk pengebom SPY lah, Okey, jadi kita ada 6 layer buat masa ini, 6 layer. Rasanya tak cukup jadi dia turun. Adakah kita akan baik kita entry seawal yang mungkin lah, mengikut jangkaan kita ke apa kan. Baik entry seawal mungkin supaya kita dapat harga yang cantik-cantik sebelum dia turun terus. Sebagai contoh macam sekarang ini, dia dekat shadow, dia buat turun tapi dekat shadow bawah kan. Jadi rasanya tak sesuai untuk kita tekan lagi buat masa ini. Okey, kita tunggu dia naik sikit, lepas tu kita tekan itu cara saya tekan je lah Bukan susah pun, apa yang susah sangat nak tekan. Okey, tekannya. Okey, ini contoh macam sekarang dia naik kan, dia ada high dekat situ. Tu dia buat new high. Jadi dekat new high itulah paling cantik lah untuk kita tekan. Sebenarnya paling cantik lah. Tapi memanglah dekat M1 ni nampak dia macam laju. Mungkin tak sempat nak ambil new high tu. Macam tu lah. Okay, sekarang ni dia dekat new high. Jadi kita boleh masuk satu. Dapat dekat 72. Dia bagi kita kat bawah lah. Sungguh mengecewakan. Adalah dengan spread lagi. Spread besar. Spread besar 18. Campur lagi dengan berapa pip kat situ. 2 ke 3 pip, 4 pip. Makanya spread kita adalah dalam 22 pip. Agak besar lah untuk akaun jenis ini, iaitu Exim. Kita cuba menggunakan Exim. Exim ni boleh tahan seronok juga untuk trade dekat Exim ni, boleh tahan. Saya balun je mana-mana broker, hentam je. Cikgu nak sell, jom close buy je. Tengok tu, orang tengah buy tadi dah naik kan, saya sell. Dia orang tahu saya sell ni. Jadi tidak ada yang follow. Saya bagi kat situ tadi, harga tu, price kat atas tu zone sebelum dia berlaku lagi. Kalau anda tengok tu, saya bagi tadi, sebelum dia berlaku lagi saya sudah bagi. Jadi bila sampai situ saya masuk lah, saya entry. Seperti yang anda tengok sekarang lah, saya entry. Sebab saya jangkakan dia untuk hari ini, saya jangkakan dia akan turun lah. Sebab semalam dia punya zone buy tu sudah pun pecah. Cuma momentum tidak berapa kuat semalam. Kalau momentum kuat semalam, dia akan junam. Dia akan main junam lah. Dia naik sikit, lepas tu dia turun sambung balik. Dia naik sikit, dia turun sambung balik. Sekarang ni kita ada satu zone dekat 42 tu. 42 itu adalah pertahanan kukuh untuk seller buat masa ini. 42, area 42. Jadi jangkaannya kalau kita entry daripada BRN ke BRN, jadi
mungkin kita boleh target hari ini sampai 41 lah, 41. Cuma sampai 41 ni mungkin kita akan ambil masa sampai malam lah, sampai malam barulah kita tahu dia punya result. Okey, sekarang dia sudah spike naik ke atas seperti yang anda lihat sekarang ini. Dia reject di zone buy M1 yang saya tunjukkan ke bawah tu. Jadi zone itu adalah kira zone minor lah. Kalau M1 tu minor lah ya. Minor tak berapa ni lah. Tapi saya punya major sekarang ni H1. Kalau anda tengok dia sekarang berada di dalam zone sell lah. Jadi memang sesuai untuk kita sell buat masa inilah. Tapi dia naik sebatang, naik tinggi lagi. Okay, jadi sekarang ni dia berada ke atas tu, maka itu adalah price yang cantik lah untuk kita sell lah. Kita ada satu lagi sell di area atas ini. Okay, mungkin kita boleh standby juga. Kalau dia naik ke atas ni, kita hentak lagi, hentak sampailah kita MC. Sampai MC, dia sama ada kita MC ataupun kita profit lah. Okay, sekarang ni kita ada 1, 2, 3, 4, berapa semua? $7 semua. Jadi saya rasa saya tambah lagi di 8, 4 versus 4 pada bahagian atas dan pada bahagian bawah. Okey, jadi mungkin kita akan tambah lagi $4 sebelah atas ni, supaya itu akan menjadi kita punya anchor lah, anchor lot lah. Anchor lot. Okey, sekarang ni dia mungkin tadi dia naik tu dia retest saja. Dia retest. Nampak kuat lah naik ni, nampak kuat lah sebab dia daripada bawah kan. Tengoklah macam mana. kita teruskan berusaha. Mudah-mudahan dia akan turun lebih jauh lah, turun lebih jauh. Okey, sekarang ni kita punya entry sudah dalam $8 lot. Sebenarnya saya boleh entry lagi sampai $16, lebih baik lah, lebih kurang macam tu lah saya rasa. Okay, sekarang ini kita ada sikit gap kat sana, sikit gap kat sini. Biasanya dia akan menutup gap lah. Dia akan tutup gap sini. Dia akan naik sampai situ untuk tutup gap. Okay. Lepas tu dia akan sambung turun semula. Biasalah tu dekat M1 akan nampak banyak CS yang gap-gap lah. Okay. Ada broker, ada gap, ada broker, tak ada gap. Biasalah tu Okay. Jadi pemilihan broker ni pun nak kata penting juga dalam forex Okay, jadi kita boleh dapat harga terbaik sekarang ke atas. Jadi kita cuba masuk lagi dalam ini. Kita masuk pengebom SPY pengebom SPY kita masuk dalam $4 lagi. Okay. Jadi kita ada total $12 sekarang ini dalam entry kita. Kita sudah floating merah dalam 200 lebih 200 lebih. Sabar, relax, tenang saja. Okey, dia lagi naik lagi, dia buat new high lagi, tapi belum lagi new high lah, belum new high lagi. Okey, jadi tu dia tinggalkan shadow. Okey. Jadi dia masuk balik. Tengok dulu kat mana dia close Tengok dulu macam mana kat mana dia close. Jadi kelihatannya kat sini memang jelas lah memang jelas dia sideways Sekejap kita guna ni. Okey, ni sideways lah. Cekkan dulu. Okey, dia masih sideways di sini dia naik. Dia turun. Dia naik. Jadi sini zone sideways dia. Sideways bawah lah. Ini sideways atas. Okey. Jadi dalam keadaan sideways macam ni, entry, sell belah atas, buy kat bawah ni. Jadi kalau kita buy kat sini, kalau dia break out sideways atas ni, dia akan naik lagi tinggi. Kalau kita sell kat sini, dia break out sideways ni, dia akan turun lebih jauh. Macam tu lah sideways. Cara kita nak trade sideways lah. Okey, ini merupakan live entry daripada saya. Anda boleh tengok macam mana saya entry, saya tekan, saya determine kat mana zone paling sesuai untuk sell. Nanti saya akan kongsikan satu teknik di mana kita
kita cari zone, kita cari tempat entry yang berpotensi kira macam power lah, memang power untuk kita scalping lah. Scalping paling cun lah untuk teknik ini, di mana kita boleh scalping gila-gila lah. Dia ada konsep, ada psikologi dia, bagaimana kita hendak mencari zon-zon yang memang berpotensi tinggi. Nanti saya akan ajar, ada pun begitu sebenarnya saya ada tunjukkan secara tersirat, cuma saya tidak menerangkan dengan terperinci bagaimana sebenarnya yang teknik yang saya maksudkan. Jadi saya rasa sekian dulu untuk kali ini. Video panjang panjang juga. Selamat menonton. Terima kasih kerana sudi menonton. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.